Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 dan hari ini saya akan membentangkan tentang Amsalul Quran. Amsal ialah bentuk jamak daripada perkataan masal, merupakan kata daripada masal, mislu dan masil yang serupa dengan syabah, syibhu dan syabih, sama ada dari segi lafaz dan makna. Seterusnya ialah amsal fil adab, iaitu amsal dalam sastra. Amsal dalam sastra bermaksud penyerupaan sesuatu keadaan dengan keadaan yang lain demi matlamat yang sama, iaitu perawi menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang asal. Contohnya, rubba rumyatin min khairi ramin, yang bermaksud berapa banyak kemalangan disebabkan oleh kesilapan pemanah. Menurut Zamakhsyari pula, amsal digunakan pakai untuk menggambarkan sesuatu keadaan, sifat atau kisah yang menakjubkan. Dan menurut Ibnu Qayyim pula, beliau menjelaskan bahawa masal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum mendekatkan yang rasional kepada yang berhubung kait dengan panca indera atau salah satu daripada panca indera yang lain. Seterusnya ialah jenis-jenis amsal di dalam Al-Quran. Amsal yang pertama ialah amsal musarahah. Maksud amsal musarahah ialah sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz masal langsung atau sesuatu yang menunjukkan tashbih, yakni penyerupaan. Amsal begini banyak di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20 berkenaan tentang orang munafik. Manakala dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-17 berkenaan tentang air dan api yang diperumpamakan sebagai hak dan batil. Amsal yang kedua ialah amsal kaminah, yang bermaksud lafaz tamsil tidak disebutkan dengan jelas, tapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam susunan kalimat yang singkat dan padat dan mempunyai kesan khas jika ia dipindahkan kepada lafaz yang hampir dengannya. Contoh yang pertama ialah ayat-ayat yang serupa dengan sesuatu ungkapan, iaitu khairul umur wasi'. Contoh dalam surah Al-Isra ayat ke-29, ungkapan mengenai solat. Contoh yang kedua ialah ayat yang selari dengan ungkapan, iaitu laisal khabar kal ma'nawiyah, yang bermaksud khabar yang didengar itu berbeza dengan menyaksikannya langsung. Contoh yang ketiga ialah ayat yang serupa dengan ungkapan, iaitu kama tadain, yang bermaksud seperti mana kamu telah menghutangkan, maka aku akan dibayar. Contoh yang keempat pula ialah ayat yang munasabah dengan ungkapan, iaitu la yaldakhul mu'min min jahri marratain, yang bermaksud orang mukmin tidak akan masuk dua kali lubang yang sama. Contohnya dalam surah Yusuf ayat 64 berkenaan lisan Nabi Yusuf. Amsal yang terakhir ialah amsal mursalah fil Quran, yang bermaksud kalimat-kalimat yang menggunakan lafaz tashbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu dijadikan sebagai ungkapan masal. Akhir sekali saya akan menjelaskan kenapa surah Al-A'raf ini mempunyai perkaitan dengan amsal fil Quran. Dalam ayat 176, mislu walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Dalam perumpamaan ini Allah telah memperumpamakan manusia yang memilih kesenangan dunia dan mengikut hawa nafsu ini sama seperti anjing. Hal ini kerana kalau kita boleh lihat, anjing kalau dihalau tetap mengeluarkan lidah, dan kalau tak dihalau tetap mengeluarkan lidah. Sebab apa? Sebab anjing ini sentiasa mahukan makanan di dunia sehingga membuatkan anjing rasa ketagihan. Dan sama juga seperti manusia, kalau manusia ini terlalu memilih dunia dan terlalu mengikut hawa nafsu, ia boleh menyebabkan kealpaan dan membuatkan manusia ini tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan mengenai tajuk Aqsamul Quran. Yang pertama, ta'rif aqsam. Aqsam adalah bentuk jamak daripada qasam yang bermaksud al-hif dan al-yamin, yakni sumpah. Sumpah ini dinamakan juga dengan yamin kerana orang-orang Arab ketika mereka sedang bersumpah, mereka telah memegang tangan kanan sahabatnya. Seterusnya, sirah qasam.
Bentuk asal daripada qasam ialah fi'il atau kata kerja aksama atau ahlafa yang ditransitifkan dengan ba menjadi muqsam bih, iaitu sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Kemudian muqsamun alaih yang dinamakan dengan jawabul qasam. Seterusnya, faedah qasam. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang mahsyur untuk memperkukuh kebenaran sesuatu dalam jiwa. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Di antaranya ada yang mensyaki, ada yang mengingkari dan ada yang sangat membenci. Oleh itu, dipakaikanlah qasam dalam kalamullah, iaitu untuk menghilangkan rasa bimbang, melenyapkan kesalahfahaman, membina hujah, menguatkan khabar dan menetapkan hukum dengan cara yang paling sempurna. Seterusnya, jenis-jenis qasam. Jenis-jenis qasam ini terbahagi kepada dua, iaitu zahir dan mudmar. Zahir ini ialah zahir secara jelas, tegas dan kadang-kadang secara tidak zahir, iaitu tersirat. Zahir juga adalah sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. Dan di antaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya sebagaimana pada umumnya kerana cukup dengan menggunakan huruf-huruf jar seperti ba, waw dan ta, dan ada juga yang didahului dengan lam nafi sebelum fi'il qasam dan dalam sebahagian tempat. Manakala jenis qasam yang kedua iaitu mudmar, di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan juga tidak dijelaskan muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab qasam, iaitu untuk menegaskan. Seterusnya, qasam dan syarat. Apabila qasam dan syarat wujud satu dalam satu kalimat, maka yang menjadi jawab adalah yang lebih dahulu daripada kedua-duanya. Sama ada qasam maupun syarat, jawab daripada yang terletak di belakang tidak lagi diperlukan. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat ke-12 yang bermaksud, demi sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu dihalau keluar dari Madinah, mereka yang munafik ini tidak akan keluar bersama-samanya. Dan demi sesungguhnya jika orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik ini tidak akan membelanya. Dan demi sesungguhnya jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka semuanya iaitu Yahudi dan munafik akan melarikan diri. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Maka pada ayat tersebut dapat kita lihat bahawa terdapat lam di situ yang berfungsi menunjukkan isyarat bahawa jawab yang sesudahnya adalah bagi qasam yang sebelumnya, bukan bagi syarat. Lam seperti itu disebut lam mu'zinah, iaitu penunjuk, dan juga disebut lam mauti'ah, iaitu pengantar, kerana ia menghantarkan jawapan bagi qasam. Lam mauti'ah ini pada amnya masuk ke dalam insyatiyah, tetapi kadang-kadang ia masuk ke dalam yang lain. Tetapi ia tidak dapat dikatakan bahawa kalimat syarat itu adalah jawab bagi qasam yang diagak-agak, kerana syarat itu tidak dapat menjadi jawab. Hal ini kerana jawab seharuslah berupa kalimat berita, sedangkan syarat adalah insya, iaitu kalimat perintah, bukan kalimat berita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Ta'rif jadal iaitu berdebat. Jadal dan jidal adalah berdebat atau bertukar fikiran dengan cara berlumba untuk mengalahkan pihak lawan. Pengertian ini berasal daripada kata-kata khadaltul habla, yakni ahkamtu fatluhu, yang bermaksud aku menguatkan ikatan tali itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahawa jadal merupakan salah satu tabiat manusia, iaitu sentiasa bertelagah dan bermusuhan. Rasulullah SAW juga diperintahkan agar berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik, yang dapat meredamkan keganasan mereka. Di samping itu, Allah juga mengizinkan bermunazarah, iaitu berdebat yang ditutup dengan saling bersumpah antara kedua-dua pihak dengan ahli kitab dengan cara yang baik. Matlamat daripada munazarah itu iaitu untuk menzahirkan kebenaran sejati, membina hujah atas dasar kebenaran tersebut. Metod berdebat Al-Quran. Al-Quran dalam berdebat dengan para penentang banyak mengemukakan dalil, bukti yang kuat dan dapat difahami oleh segala kalangan. Ia juga mematahkan hujah lawan dengan redaksi bahasa yang pasti, tegas dan elok sehingga dapat difahami oleh akal dengan mudah. Jenis-jenis perdebatan dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Al-Quran banyak diungkapkan mengenai ayat-ayat kauniyah yang diperintahkan melakukan perenungan dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar akidah
seperti tauhid Allah sebagai zat yang disembah dan keimanan kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari akhirat. Yang kedua, membantah pendapat para penentang serta mematahkan hujah mereka seperti mengajukan soalan tentang perkara-perkara yang telah diiktiraf dan diterima akal seperti mana penggunaan dalil dengan makhluk untuk menetapkan adanya khalik seperti mana surah At-Tur ayat 35 hingga 43. Kenapa surah At-Tur telah dikaitkan dengan poin ini? Ini kerana supaya pihak lawan mengenali bahawa Allah adalah sebaik-baik pencipta dan tidak menganggap dirinya hebat tanpa adanya Allah. Kerana anggapan sebegitu tentulah bertentangan dengan akal yang sihat. Yang kedua, menggunakan hujah untuk hubung kait langsung dengan asal mula kejadian dan hari kebangkitan. Contohnya dalam Al-Quran surah Qaf ayat 15. Seterusnya, menggugurkan pendapat lawan dengan membuktikan perbezaan daripada yang dipegangi lawan seperti mana surah Al-An'am ayat 91. Menggunakan teori as-sabaru wa taqsim, iaitu mengumpulkan beberapa sifat tersebut bukanlah sebab alasan sesuatu hukum seperti mana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 143 hingga 144. Okey, yang terakhir, mengalahkan hujah lawannya dengan mendedahkan bahawa pandangan lawannya itu tidak diiktiraf oleh sesiapa pun. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 100 hingga 101. Masih banyak lagi macam-macam jadal dalam Al-Quran. Misalnya perdebatan para nabi dengan umatnya, perdebatan orang mukmin dengan orang munafik dan lain-lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sumayyah binti Ahmad Kamal, nombor matrik 061801. InsyaAllah saya akan sambung perbincangan seterusnya, iaitu kisah-kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran adalah perkhabaran tentang keadaan-keadaan umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang berlaku. Terdapat 3 jenis kisah dalam Al-Quran, iaitu kisah tentang nabi-nabi dan rasul-rasul, kisah tentang individu dan golongan-golongan yang padanya ibrah, dan kisah tentang peristiwa-peristiwa dan kaum-kaum pada zaman Nabi. Antara hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran adalah untuk menjelaskan tentang kelebihan Al-Quran pada peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, pengulangan ini adalah untuk menunjukkan kelebihan mukjizat Al-Quran yang mana boleh menerangkan suatu makna dalam pelbagai bentuk. Dan seterusnya, ia mengambil berat tentang kisah-kisah tertentu agar pesanannya lebih berkesan dan melekat pada jiwa-jiwa manusia. Antara faedah-faedah kisah dalam Al-Quran adalah menerangkan asas dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta asal usul syariat. Selain itu, untuk menetapkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hati-hati umat pada agama Allah. Dan yang terakhir, membenarkan nabi-nabi terdahulu dan kehidupan-kehidupan mereka sebagai peringatan. Kisah dalam Al-Quran bukanlah satu khayalan, kerana Al-Quran merupakan kalamullah yang mana ia suci daripada sebarang kebinasaan dan ia diturunkan daripada Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Antara hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran adalah untuk menerangkan kelebihan Allah Ta'ala memberi balasan kepada mereka yang beriman dan menerangkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang pembalasan kepada mereka-mereka yang berbohong, serta kepada orang-orang kafir yang berpaling daripada Al-Quran merupakan kerugian yang nyata.